hari ini kami bawakan dua anak Allahyarham bersama dengan kami di studio Malaysia ni pada pagi ini untuk bercerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkembangan terkini. Kita bawakan Muhammad Nabil Mustafa Kamal dan juga Muaz Mustafa Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang dari Johor. Alhamdulillah. Pukul 4 pagi tadi. Okey. Mungkin yang pertamanya Nabil boleh diceritakan kerana kami mewakili seluruh tenaga kerja produksi dan juga yang bersama kami di Malaysia ni, rakyat Malaysia terutamanya ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga terlebih dahulu dengan berita pengumuman tersebut ataupun telah pun disahkan. Rintitannya bagaimana sebenarnya ketika dihubungi tersebut, apa yang dimaklumkan Nabil? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya dimaklumkan tentang berita ini pada Jumaat yang lepas, Jumaat yang lalu. Waktu itu lebih kurang jam 11.40 pagi. Saya tengah berehat, tiba-tiba dapat panggilan daripada salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri di Wisma Putrajaya. Dia kata saya nak update tentang kehilangan ayah awak ni. Jadi saya macam berdebar lah kan. Lepas tu dia kata saya nak maklumkan yang ayah awak disahkan meninggal pada 15/12. Disahkan tu melalui biometrik cap jari pada 13 Februari yang lepas. Jadi saya terkejutlah sebab benda tu dah terlalu lama sebenarnya. Tapi saya kata okeylah, kalau macam tu sila bagi dokumen berkaitan kematian. Dan bila saya tengok tu, inilah rupanya jawapan yang setelah 6 bulan kami menanti. Saya tengok dekat situ ayah saya disahkan meninggal. Disahkan meninggal pada 15/12 iaitu 3 hari selepas dia hilang. Okey. Kemudian disahkan jenazah itu adalah Mustafa Kamal bin Abdullah pada 13 Februari. Kemudian mungkin melalui prosedur yang agak lama dan agak detail, Jumaat yang lepas barulah saya dapat berita daripada konsulat. Dan juga saya dimaklumkan seminggu sebelum saya diberitahu tentang berita ayah saya ni, konsulat Malaysia pun baru tahu. Itu yang mungkin saya tak tahu prosedurnya macam mana. Mungkin di Arab Saudi lebih detail. Lagipun Allahyarham meninggal di situ disebabkan COVID. Kegagalan buah pinggang, kemudian jangkitan kuman di paru-paru dan sesak nafas. Baik. Nabil dan Muaz selepas siaran MHR bulan 1 tu ya? Pergi ke sana Muaz. Ya, betul. Okey. Sebab tarikhnya bila dikatakan dilaporkan pada Disember, 15 Disember meninggal dunia, tetapi pada tarikh kalian pergi itu Januari hingga awal Februari. Muaz sebab Muaz pergi umrah bersama Allahyarham. Bagaimana bila Muaz ke sana pada Januari hingga awal Februari itu? Apa yang Muaz lakukan di sana? Bersama Nabil. Betul. Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan abang saya, alhamdulillah waktu kat sana tu kita orang banyak lah. Sebab kita pun kat sana ada kontak kan, ada kenalan. Jadi dia bawakan kami dekat tempat-tempat yang kami belum pergi. Tempat tu pun saya tak pernah pergi lagi dengan sebelum ni dengan ayah saya. Jadi bila kat situ kita cari tapi tak jumpa. Tapi ada rasa insting ayah tu ada rasa. Biasa insting tu dekat kawasan-kawasan Masjidil Haram gitu. Setiap kali lulus itu mesti ada rasa. Kadang-kadang Nabil cakap dengan saya, dia kata, Muaz, Nabil macam ada rasa baba kat sini. Nabil cari kejap Lepas tu cari gitu. Lepas tu saya cakap dengan Nabil, Muaz pun ada rasa juga ayah kat sini. Kita cari dulu kat sini. Kebanyakan kita orang ni cari dekat sekeliling Masjidil Haram. Sebab memang insting dia kuat kat situ. Situ. Dan proses pencarian itu berlaku sehingga beberapa sampai saya baliklah. Sampai sehingga pulang ke sini lah. Dan sampai saya pulang pun ada yang meneruskan bantu cari. Ketika ditanya kepada mereka yang berada di sana, maksudnya maklum balas itu pada ketika itu positif, ada pernah yang ternampak ataupun tidak? Itu yang sebenarnya satu keajaiban lah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Paling yang saya ingat lagi, orang Batu Pahat juga orang Johor, 6 hari bulan 1 dia berjumpa dengan ayah saya di depan pintu 78 tak silap. Memang berdekatan dengan tempat saya tinggal lah. Itu memang ajaib. Dia kata, confirm saya jumpa ayah awak. Saya nak bagi dia air tapi dia tak bercakap. Dia hanya berzikir, tangannya bergerak. Dia duduk atas kerusi lipat. Kemudian kebetulan waktu yang sama dia bawa anak dia lebih kurang 6 tahun tak silap saya. Anak dia kata, ayah orang ni macam ada masalah je. Lebih kurang macam itulah. Dia kata tak apalah, mungkin orang tengah ada masalah, kita biarkan.
Jadi hari Jumaat tu dia sebenarnya nak buat infak makanan. Jadi dia jumpa ayah saya nak bagi makan dan sebagainya. Tapi dia diam, tak bercakap. Mulutnya terkumat kamit, jarinya bergerak-gerak seolah-olah berzikir. Hari Isnin dia pulang ke Malaysia. Waktu tu baru viral. Dia tengok je Facebook, dia terus call saya. Dia kata, Nabil, saya rasa saya jumpa ayah awak. Allah. Sekian dia ceritalah. Ini di bulan 1. Bulan 1 waktu tu. Sebelum saya pergilah. Artinya saya pergi, saya cari. Lepas tu bila dah terima khabar duka ni bahawa ayah saya telah meninggal, waktu tu semua orang tak tahu lagi tarikhnya bila. Dia call saya, dia ucap takziah. Saya cakap, nak tahu tak bang ayah saya meninggal berapa bulan? Saya cakap, 15 terkejut dia. Kata Allahu Akbar. Jadi siapa yang dijumpa tu? Tapi wallahu alam abang, sebenarnya kalau kita berbalik pada sifat Allah sebenarnya ia tak mustahil. Kan? Muaz satu-satunya yang berada kali terakhir bersama dengan arwah ayah. Kali terakhir Muaz bersama dengan arwah ayah. Ketika itu keadaan ayah bagaimana? Okey. Keadaan dia waktu tu nampak lemah kan. Suara dia tak ada. Suara dia pun tak ada. Waktu dalam bas tu perjalanan dia, saya ingat dua dia. Ayah. Mas tak kuat ya. Mak dah pening kepala ni. Ayah saya bisik. Dia kata kat telinga saya, dia kata, Muaz, selawat. Dia kata. Saya cakap dengan saya, ya, Muaz tak larat sangat ni. Kepala dah berdenyut dah ni. Kepala badan Muaz dah kebas. Lepas tu ayah saya sandar kat saya. Dia selawat dekat telinga saya. Lepas tu setiap kali dalam perjalanan tu, antara Madinah ke Mekah tu, saya terlelap. Dalam lelap tu saya mimpi. Saya dekat Masjid Nabawi. Ada satu orang muda pakai jubah, pakai serban. Saya tak nampak muka dia. Dia bawa saya, dia berlega. Dia tarik saya, dia bawa saya makan dekat Masjid Nabawi. Dia pusing-pusing Masjid Nabawi. Saya tak nampak muka dia. Tapi orang tu setiap kali mimpi saya nampak dia, nampak belakang. Lepas tu setiap kali saya terbangun, terjaga dalam bas tu kan, saya cakap dengan saya, ya, Muaz mimpi benda ni banyak kali ya. Ada orang tarik Muaz buat jalan-jalan kat Masjid Nabawi, pakai jubah putih, pakai serban putih. Siapa tu yang agaknya? Lepas tu ayah saya tentu suara dah serak. Cakap dengan saya, dia sengih-sengih. Dia kata dengan saya, Muaz rindu Madinah tu. Lepas tu saya cakap, takkanlah sampai rindu Madinah mimpi orang sama je kan. Lepas tu saya pun senyap. Saya sadar. Lepas tu ayah saya dia selawat-selawat dekat telinga saya sampai dia terlelap. Saya pun ya macam itu sampai kat Mekah. Itu perbualan ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Masih ingat perbualan terakhir bersama dengan Allahyarham? Perbualan terakhir dia, saya terkejut satu perkataan tu yang mana saya pun tak berani nak cakap waktu kat Madinah. Waktu tu sebelum saya meninggalkan bilik tu dengan mutawif, satu bilik tu 4 orang. Saya, mutawif dengan 2 jemaah termasuk ayah saya kan. Jadi saya orang terakhir keluar. Haji mutawif cakap dengan ayah saya, Ustaz, betul Ustaz tak nak buat malam ni? Ayah saya cakap, betul, dia nak buat esok. Saya tak buat. Lepas tu ayah saya dekat kerusi, tentu mutawif dekat pintu dah. Lepas tu saya angkat ayah saya baringkan dia. Lepas tu waktu baring tu saya selimutkan dia sampai ke leher. Dia bisik kat saya, Muaz, nanti kalau buat umrah jangan pecah-pecah, jangan hilang.
Kataan hilang tu saya macam terkejut waktu tu. Saya macam, kenapa cakap hilang kan waktu tu. Lepas tu saya cakap, insyaAllah Muaz tak hilang ya. Muaz tak hilang, Muaz ikut je Mutawif. Lepas tu bila saya keluar, waktu keluar tu ada rasa macam perasaan tak enak. Memang kuat perasaan tu. Saya keluar perlahan-lahan sebab saya orang terakhir kan. Saya selimutkan dia, lepas tu saya keluar. Saya keluar, saya jerit pada pintu. Ayah, Muaz pergi dulu Lepas tu saya dengar suara serak dia. Dia kata gitu. Lepas tu saya tutup pintu perlahan-lahan. Saya tengok dia tengah baring. Saya tutup perlahan-lahan. Lepas tu saya gerak perlahan-lahan. Saya cakap, ya Allah, macam ada perasaan pelik lah ya Allah. Apa perasaan ni lepas ni? Apa benda nak jadi ni kan? Lepas tu kebetulan waktu balik umrah tu, saya balik pukul 12.30. Balik sendiri ke hotel. Bila balik tu, kebetulan Haji dah ada. Mutawif tu dah ada dekat dalam bilik. Dia kata dengan saya waktu saya baru masuk. Dia kata, Muaz, mana baba awak? Saya cakap, tak tahu. Lepas tu kata Mutawif, dia ada call awak tak? Tak ada. Kenapa Ni saya masuk-masuk dah tak ada dah dia. Lepas tu saya terkejut lah dari situ. Itu saat terakhir. Yeah. Nabil, bila dikatakan, dilaporkan Allah yarham ayah meninggal pada 15 Disember. Ya. Mereka temui di mana sebenarnya? Saya tak dapat maklumat tu detail. Cumanya yang dipastikan ayah saya meninggal di ICU di Hospital King Abdul Aziz pada jam 3 pagi hari Khamis. Dan awak bersama keluarga selepas ni apa yang akan dilakukan? Maksudnya ialah itu mungkin satu perkabaran yang telah diterima, tapi pastinya nak tahu dengan lebih kan apa sebenarnya berlaku. Mungkin ada tindakan susulan awak akan buat. Banyak persoalan yang sebenarnya banyak, tapi ya kita faham sebab kematian ayah saya ni di luar negara. Kemudian kematian puncanya adalah COVID. Jadi mungkin kita faham kat situ prosedur lah. Prosedur yang agak lama. Pelik juga, sepatutnya 15 hari bulan meninggal. Sepatutnya mungkin seminggu atau 2 minggu lepas tu dah boleh kesan cap jari. Setuju. Kan? Tapi wallahualam kita tak tahu macam mana di negara orang kan. Kalau di Malaysia saya yakin sekejap je benda tu. Walaupun ayah saya hilang dalam keadaan tiada identiti. Beg dia semua memang tak ada. Sebab tu mungkin ambil masa yang agak lama. Bagaimana dengan keluarga yang lain? Keluarga memang kami sedih sebenarnya. Kami sedih sebab dah tak ada lagi tempat bergantung, terutama mak saya. Tapi insya-Allah mungkin dari satu sudut ini adalah ujian untuk kami. Tapi ini adalah hadiah untuk ayah saya. Dia dipilih oleh Allah SWT untuk selama-lamanya di sana, disemandikan di bumi Anbiya, di bumi haram. Masya-Allah, yang kita tahu banyak kelebihan. InsyaAllah hari kiamat nanti pun dia akan dibangkitkan dengan para Nabi kat situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Nabi melihat kepada kisah ini, pencarian daripada Disember sehinggalah ke Jun baru dapat jawapannya. Mungkin ini antara visual yang dikongsikan, tempat disemandikan. Nabil akan ke sana, difahamkan bersama dengan keluarga juga untuk InsyaAllah ziarah. Saya berniat untuk bawa mak saya terutamanya untuk ziarah. Ziarah ayah saya insyaAllah. Baik, Muaz mungkin boleh ambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia tentang yang bersama-sama mendoakan, sama-sama memberi harapan kepada pencarian ini. Membantu mencari juga kan. Alhamdulillah, saya memang berterima kasih sangat-sangat kepada seluruh rakyat Malaysia kerana telah mendoakan, telah follow jalan cerita ini daripada mula sampai sekarang. Yang telah mendoakan kesejahteraan, mendoakan kebaikan untuk keluarga kami, terutamanya arwah ni Ustaz Mustafa Kamal sampai hari inilah, sampai dah tahu bukti dia. Yang mana sebelum ni kami pun terfikir-fikir ayah ni dekat mana, dan sekarang Allah Ta'ala dah rungkaikan lah masalah ni, alhamdulillah. Baik. Kami mendoakan agar rohnya disemandikan dengan para soleh dan solehah. Amin. Allah, terima kasih kepada Nabil, kepada Muaz. Saya masih ingat lagi masa pertama kali bertemu Buan Nabil, ketika itu Muaz masih belum kuat untuk bersama-sama dengan kita berkongsi perkara ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Nabil dan juga Muaz. Nabil, ada sesuatu yang ingin dikatakan buat kali terakhirnya kepada semua? InsyaAllah ucapan yang sama juga, terima kasih kepada semua pihak, terutamanya
kerajaan negeri Johor yang banyak menghulurkan bantuan dan juga tak henti-henti tanya khabar dan sebagainya, dan juga tak lain tak bukan untuk keluarga kami lah. Yang juga banyak memberi support moral dan juga bantuan kewangan. Alhamdulillah. Ya. Baik. Semoga terus tabah. Nabil sebagai abang yang sulung pastinya Ya. tanggungjawabnya lebih besar pula selepas ini. Kisah ini diikuti oleh ramai rakyat Malaysia sebenarnya dan kita sama-sama mungkin akhirnya boleh mendapat satu jawapan yang muktamad dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Haji Mustafa. Amin amin ya rabbal alamin.